Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk Baik Al-Syarikat. Nama saya Bashira binti Ayub. Nama matrik I191035516. Okey, saya akan teruskan dengan muqaddimah Baik Al-Musyarakah dahulu. نوع من الأمور المعتمدة في التعاملات المالية الإسلامية وتقدم حاليا في تعاملات المصارف الإسلامية فيه يشترك الأطراف في المال وجهد أو في أحدهما وتكون ملكية النشاء التجاري مشتركة بينهم كما يشتركون أيضا في الربح والخسارة. Maksudnya dekat sini jenis kontrak yang dipersetujui dalam urusan kewangan Islam dan kini digunakan dalam urusan bank Islam, di mana pihak-pihak mengambil bahagian dalam wang dan usaha ataupun salah satu. Maksudnya pihak itu dia mengambil dari segi wang saja ataupun dari segi usaha saja. Dan pemilikan aktiviti komersial itu dikongsi di antara mereka dan mereka juga berkongsi dari segi keuntungan dan kerugian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wata'addu sigha al-musyarakah min al-badail al-islamiyah litamwil bil fawaid muttabi' fil masarif at-taqlidiyah. Formula musyarakah adalah salah satu alternatif Islam untuk pembiayaan faedah yang digunakan di bank tradisional. وفي الحال التمويل المصرف شخصا أو شركة على أساس أركان المشاركة فيحدد مقدار التمويل البنكي من رأس المال الشركة يفوض المصرف طالب التمويل بالإشراف على مشروع وإدارته. Maksudnya sekiranya bank membiayai seseorang ataupun syarikat berdasarkan kontrak perkongsian, jumlah pembiayaan bank ditentukan dari modal syarikat dan bank memberi kebenaran kepada pemohon dana untuk mengawasi dan menguruskan projek. Seterusnya والمصرف أن يدخل في إدارة المشروع بالقدر الذي يضمنه الإطمئنان على حسن إدارة المشروع ونجاحه والتزام الشريك بشروط والبنود المتفق عليها في عقد المشاركة حماية لأموال العملاء. Maksudnya bank berhak untuk bercampur tangan dalam menguruskan projek sejauh mana yang dijamin pengurusan projek yang baik dan kejayaannya, dan komitmen rakan kongsi terhadap syarat dan usaha yang disepakati dalam kontrak perkongsian untuk melindungi pelanggan. Itu dari segi muqaddimah. Seterusnya saya akan sama berkaitan dengan lughah dan istilah bank al-musyarakah. Seterusnya saya akan sambung berkaitan dengan al-lughah fi istilah bagi bank al-musyarakah. Wa hiya fi lughah al-istilah bi'aqdi aw bighairi aqd. Maksudnya pergaulan dengan kontrak ataupun tanpa kontrak. Maksudnya ke sini berkongsi sesuatu dan mempunyai bahagian dalam habuan tertentu. Allah berkata asyirkah ni bermakna percampuran dua rakan kongsi. Ianya membawa makna yang sama, iaitu pencampuran dua ahli kongsi. Perkataan asyirkah juga membawa maksud ikhtilat yang bermakna percampuran kepada salah satu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibezakan antara kedua-duanya. Itu dari segi lughah lah. Terusnya dari segi istilah, wahya fi istilah al-fuqaha thubutu al-haq fi syai'in wahid lithnani fa akthar ala jihati syuyuh la ala jihati al-ghayyi ka'anna yamli ithnani fa akthar ardan duna an ta'yin minha hissah kulla wahid minhum wa hadha ta'rif asy-syarikah bi ma'naha al-'am alladhi yatanawalu makana minha bi'aqdi wa makana bighairi aqd. Maksudnya ke sini menetapkan hak untuk satu perkara dua ataupun lebih, satu perkara, dua perkara ataupun lebih, daripada segi persamaan, bukan di sisi mata, seperti memiliki dua ataupun lebih tanah itu tanpa menentukan bahagian masing-masing. Maksudnya dia dapat tanah tu
dua ataupun lebih tanpa menentukan bahagian masing-masing, dan inilah definisi syarikat dalam bentuk umum yang membicarakan apa yang ada dalam kontrak tu, iaitu penguatkuasaan undang-undang tu ataupun apa yang tak ada dalam kontrak tu. Wa amma ta'rifuha bimakna khas fahiya akad yahdas bi ikhtiyar bi qasd at-tasarruf wa tahsil ar-rubuh. Adapun definisi dalam pengertian persendirian, ia adalah kontrak yang berlaku berdasarkan pilihan dengan tujuan melupuskan dan mengumpulkan keuntungan. Senang kata, al-musyarakah ni adalah kontrak perkongsian antara pihak pemilik modal ataupun lebih secara bersama berkongsi usaha bagi menjalankan sesuatu perniagaan tu, ataupun pelaburan di mana mereka sama-sama bersetuju untuk menyumbangkan modal dan berkongsi untung dan rugi mengikut sumbangan modal masing-masing. Maksudnya mereka akan berkongsi untung dan rugi. Kalau untung mereka kongsi sama-sama, kalau rugi pun mereka lakukan sama-sama lah. Walau bagaimanapun, fuqaha memberi banyak definisi tentang syarikah ni. Dari segi mazhab Hanafi mengatakan maksud istilah bagi syarikah ni satu istilah kontrak antara rakan kongsi yang berkongsi ke atas modal dan keuntungan. Kalau dari segi mazhab Maliki pula ialah keizinan yang saling diberikan oleh setiap ahli rakan kongsi untuk menguruskan modal dan pengekalan hak mengurus bagi setiap rakan kongsi. Kalau mazhab Maliki dia highlightkan dengan keizinan. Seterusnya mazhab Syafi'i, mazhab yang masyhur adalah dia mengatakan bai' syarikah ni bermaksud kontrak yang berlaku antara dua orang ataupun lebih yang sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam perniagaan dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kontrak dikira mengikut sumbangan modal. Itu dari segi mazhab Syafi'i lah. Kalau dari mazhab Hambali pula, kontrak bersekutu antara dua pihak atau lebih bagi mendapatkan hak dan pengurusan. Namun semua definisi yang saya sertakan tadi menunjukkan bahawa setiap kombinasi modal bagi suatu perniagaan untuk mendapatkan keuntungan dinamakan syarikah. ثم ينتهي إلى مشروعيتها في القرآن ومن ذلك آية ميراث التي مرت بك وفيها فهم شركاء في الثلث. Maksudnya dalil ni diambil daripada ayat miras, iaitu fahum syuraka fi thuluth, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu. Fi sharihah fi jawaz asy-syarika idillahu ta'ala ja'ala al-ikhwah lil asyuraka fi thuluth yaqtasimunahu bainahum bis-suyah wa yasta'nisu laha aydan bima ja'a 'ala lisan Dawud alaihi salam min qawlihi ta'ala wa in katsiran min khulata liyabghi ba'duhum 'ala ba'd wal khulata hum syuraka wa qulna yasta'nisu wa lam naqul yastadil li anna hadha wurida fi syara' min qablana wal asihhu annahu laysa bi syara' lana. Maksudnya daripada kata-kata Dawud alaihi salam, min qawlihi ta'ala wa inna kathiran min khulata liyabghi ba'duhum 'ala ba'd, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersatu itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain. Thumma fi as-sunnah wa rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala anna thalithu al-syarikin ma lam yakhunnu ahdahuma sahibuhu fa idza khanuhu harajtu min bainahuma. Abu Dawud fil buyu' wal ijarat. Maksudnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat
selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar daripada mereka. So, ni antara bukti dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibolehkan untuk kita buat kontrak syarikat lah, al-musyarakah. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan aqsam bai' syarikah, pembahagian bai' syarikat ni. Syarikat al-amlak ya yatamliku syakhsan fa'aksar ainan min ghairi akad syarikah wa hiya naw'ain. Maksudnya bermaksud dua orang ataupun lebih yang menjadi pemilik bagi suatu usaha tu tanpa melalui kontrak al-musyarakah. Ia merujuk kepada pemilikan bersama. Ia merujuk kepada pemilikan bersama dan ia wujud apabila dua orang ataupun lebih secara kebetulan memiliki modal bersama ke atas aset-aset tertentu tanpa melibatkan sebarang perjanjian perkongsian yang formal. Terdapat dua jenis syarikah wahya naw'an, iaitu syarikah al-ikhtiyar dengan syarikah jabar. Syarikah al-ikhtiyar wahya allati tansha'a bifi'li syarikin, مثلا أن يشتريا شيئا أو يوهبوا لهما شيئا أو يوصى لهما بشيء فيقبلا فيصير المشترى والموهب والموصي به مشتركا بينهما syarikat malik. Maksudnya maksud syarikat ikhtiyar ni pembelian bersama yang oleh dua orang bagi suatu benda ataupun hadiah yang diberikan kepada dua orang ataupun dua orang yang menyatukan harta masing-masing sehingga harta itu tidak dapat dibezakan antara satu sama lain. Itu maksud syarikat ikhtiyar. Syarikat al-jabar pula wahya allati tathbutu li syakhsi fa'aksa bi ghairi fi'lahuma. Masalan yarasu ifna syai'an fayakunu al-mawruth mushtarikan bainahuma syarikat malik. Maksudnya maksud syarikat jabar ni iaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang ataupun lebih secara terpaksa tanpa ada sebarang upaya untuk memilikinya. Seperti harta warisan di mana para ahli waris berkongsi pemilikan harta tanpa sebarang upaya. Dalam perkongsian seperti ini, masing-masing pihak tidak dibenarkan mengelola bahagian pihak lain tanpa keizinan kerana ia tiada hak mengambil alih bagaimana orang lain seperti halnya orang asing. Sebagai contoh, dua orang mewarisi sesuatu. Jadi, harta pusaka itu dikongsi di antara mereka oleh usaha yang sama. Itu dari syarikat jabar. Seterusnya, syarikat uqud. Wahya akad bainal mutasyarikin fil asal warahmu ma'an aw firqtu faqad. Syarikat uqud ni maksudnya syarikat ini boleh dianggap sebagai satu perkongsian sebenar disebabkan pihak-pihak yang berkenaan telah rela hati untuk membuat perjanjian kontrak bagi tujuan melaksanakan pelaburan bersama dan sama-sama menikmati keuntungan serta menanggung risiko. Itu dari maksud syarikat uqud. Bawah syarikat uqud ada syarikat ainan. Syarikat ainan wahia yashtariku rajulan bimalihima ala an ya'mila fima warabu bainahuma wa summiyat bidzalik. Maksudnya merupakan perkongsian modal. Syarikat ainan ni merupakan perkongsian modal dan usaha di antara dua orang ataupun lebih untuk menjalankan perniagaan di mana keuntungan akan dikongsi secara bersama. Modal yang disediakan oleh setiap rakan kongsi itu tidak semestinya sama dan keuntungan maupun kerugian yang didapati diagihkan kepada mereka mengikut nisbah yang dipersetujui. Itu maksud syarikat al-ainan. Seterusnya syarikat al-mudharabah.
Syarikat al-mudharabah wahia akad syarikat fi rabu bimali min janib sahib al-mal wa amil min janib al-mudhari wa yakunu ar-rabu bainahuma ala hasbi ma ishtiratan fil akad amma al-khusarah fatakunu ala sahib al-mal faqat wala yaqsir al-amil ila juhdihi wa amalihi faqat. Maksud syarikat al-mudharabah ni merupakan kontrak perkongsian untung dengan wang dari pihak pemilik wang dan pekerja di pihak spekulator, dan keuntungan di antara mereka adalah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam kontrak maupun kerugian itu hanya pada pemilik wang dan pekerja hanya kehilangan usaha dan kerjanya sahaja. Itu dari maksud syarikat al-mudharabah. Seterusnya syarikat al-wujuh wahia an yashtariku syakhsan laisa lahuma mal walakin lahuma wajahah 'inda an-nas Maksudnya syarikat yang tertubuh tanpa modal, yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka. Itu maksud syarikat al-wujuh. Seterusnya syarikat al-amal wahia an yashtariku al-ithnani aw akthar bima yaktasabunahu bi'aydihim kashtarak ala amali min al-qiyatah aw ghairih. Maksudnya satu perkongsian di mana perkongsi hanya menyumbangkan kemahiran dan usaha mereka menggunakan tenaga sendiri. Maksudnya dia perkongsi-perkongsinya hanya menyumbangkan tenaga mereka sahaja kepada pengurusan suatu perniagaan tanpa menyumbang sebarang modal. Contoh dia macam mengambil bahagian dalam kerja jahit. Itu contoh pekerjaan lah. Seterusnya syarikat al-mufawadah wahia an yata'aqid ithnani fa akthar ala an yashtarikan fi amalin bisyaratin an yakuna mutasawiyin fi ra'si maliha wa tasawufihima wa dinihima. Maksudnya perkongsian yang terjadi kerana persamaan modal, keuntungan dan keupayaan dalam pengurusan di kalangan rakan kongsi. Itu sahaja dari syarikat pembahagian bawah syarikat al-Uhud. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan aplikasi semasa akad musyarakah. Ni jadual dia. Saya akan terang mengikut jadual di atas ni. Secara umumnya akad musyarakah dan kisah ni merujuk kepada pemilikan berkongsi secara menurun, iaitu suatu bentuk akad pensyariatan dan perkongsian di antara pihak pembiaya yang merupakan rakan kongsi memberi hak kepada rakan kongsinya yang lain, iaitu penerima pembiaya, untuk memiliki aset dengan sekali atau beberapa kali bayaran, iaitu secara beransur-ansur berdasarkan syarat yang dipersetujui. Antara produk yang berasaskan akad musyarakah mutanaqisah ini ialah pembiayaan rumah dan aset secara musyarakah mutanaqisah. Produk jenis ini semakin mendapat sambutan di kalangan industri perbankan Islam dan telah ditawarkan oleh beberapa institusi perbankan dan kewangan seperti Ascent Finance Bank, Maybank Islamic Bank, RHB Islamic Bank dan lain-lain bank lah. Saya akan terang berkaitan dengan jadual ni. Yang ni hanya mukadimah bagi jadual itu saja. Berikut adalah contoh aplikasi bayar musyarakah di RHB Islamic Bank. Jadual ni lah. Okey, terdapat 5 langkah dalam aplikasi produk pembiayaan rumah dan aset secara musyarakah mutanaqisah, iaitu yang pertama, beli aset. Pelanggan ingin membeli aset atau rumah yang telah siap. Setelah mengenal pasti rumah, pelanggan membelinya dengan membayar deposit sebanyak 10% daripada harga aset tu. Maksudnya bila nak beli aset, pelanggan ni dia membeli dengan membayar deposit kepada bank tadi tu, bank RHB Islamic Bank tadi tu, dengan 10% daripada harga aset tersebut. Yang kedua, akad musyarakah
bagi mendapatkan baki 90% daripada harga aset tadi tu. Tadi kan 10%, ni baki pula ada 90%. Pelanggan memohon pembiayaan musyarakah mutanakisah. Setelah bank setuju, kedua-dua pihak menandatangani akad musyarakah. Ada tanda tangan lah dia nak melakukan penjualan, pembelian dengan akad musyarakah. Seterusnya, yang ketiga, bank bayar 90%. Bank tidak boleh membeli aset tersebut daripada penjual, daripada pemaju yang keluarkan tadi tu, kerana aset itu telah dibeli oleh pelanggan. Maksudnya bila bank bagi pelanggan tu hutang, dia tak boleh beli, bank tu tak boleh beli aset yang pelanggan tadi nak beli tu. Justeru hasil akad musyarakah, bank akan menyuntik 90% harga aset kepada pelanggan tetapi dibayar kepada penjual pemaju. Bayaran tersebut dikira sebagai modalnya. Hasilnya pemilikan aset. Atas aset adalah 90 nisbah 10, iaitu 90 tu bank, 10 tu pelanggan. Bank hanya luluskan 90%, 10% lagi tu pelanggan yang akan usahakan untuk membeli sesuatu aset. Seterusnya, sewakan dengan pemilikan beneficial ownership sebagai 90% aset. Bank memeterai akad sewaan dengan pelanggan di mana bank menyewakan bahagiannya kepada pelanggan secara bulanan untuk tempoh 20 tahun. Dalam 90% yang diluluskan tu, cara bayarannya secara bulanan dengan tempoh 20 tahun. Seterusnya, jual sebagai pihak pembiaya financial. Bank tidak memerlukan kepada aset tersebut. Justeru bank turut memeterai akad jual bahagian miliknya secara beransur kepada pelanggan untuk tempoh 20 tahun. Itu sahaja daripada saya. Terusnya kita masuk fasih wa aqdun asy-syarikah, perkara yang membatalkan akad al-musyarakah. Al-ula fasih wa aqdun asy-syarikah min qabla asyraka aw ba'dahu. Maksudnya penamatan kontrak syarikat oleh rakan kongsi atau beberapa dari mereka. So dekat sini situasi dia, contoh kalau syarikat tersebut ada dua orang rakan kongsi dan salah seorang rakan kongsi ni dia minta untuk ditamatkan kontrak tersebut. So bila kedua-dua orang bersetuju dan bila kontrak tersebut telah ditamatkan, maka terbatallah akad asy-syarikah. Yang kedua, mautun asy-syarikah, kematian rakan kongsi. So kat sini, kalau rakan kongsi tu mati, maka syarikat tersebut akan, kontrak syarikat tersebut akan terbatal lah. Contoh kalau, situasi dia macam ni. Contoh kalau syarikat tersebut ada dua orang rakan kongsi, Ali dan Abu. So mungkin Ali ni telah pun meninggal dunia, maka kontrak rakan kongsi tersebut akan terbatal lah, sebab dia tak boleh berlaku hanya seorang. Rakan kongsi ni dia akan berlaku apabila dua dan ke atas. So yang situasi yang keduanya pula, kalau ada 3 orang rakan kongsi, Ali, Abu dan Ahmad. Dan contoh tadi Ali yang meninggal, so tadi ada baki lagi 2 orang rakan kongsi, maka hanya Ali saja, akad kepada Ali ni saja yang terbatal sebab dia telah pun meninggal dunia. Tetapi akad antara Ahmad dengan Abu masih lagi berlangsung, masih lagi ada akad tersebut, sebab kalau dua-dua masih teruskan kontrak tersebut, maka tidak terbatallah akad tersebut. Hanya terbatal apabila hanya terbatal ke atas orang yang telah meninggal, telah terbatal ke atas rakan kongsi yang telah pun meninggal dunia. Yang ketiga, al-junun awil ighma, maksud gila ataupun pengsan. So kat sini gila, seperti kita tahu, gila ni memang tak boleh terlibat dengan mana-mana berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan rakan kongsi dan sebagainya. So bila gila, maka terbatallah akad tersebut. So yang kedua ni al-ighma, pengsan. So pengsan ni ada dalam dua kategori, yang mana pengsan yang sekejap
So pingsan yang sekejap ni pingsan sekejap lah, sehari atau 2 hari dia dah sedar. So dia boleh teruskan akad tersebut. Tetapi kalau dia dalam keadaan yang koma, so koma di sini, contoh kalau Abu ni tadi dia rasa Ali ni koma dalam tempoh yang lama, so dia boleh tamatkan kontrak tersebut. So bila dia tamatkan kontrak tersebut, maka terbatallah akad itu. Tapi kalau dia rasa dia nak teruskan rakan kongsi tersebut, dia nak teruskan juga akad tersebut, maka dia kemungkinan dia rasa Ali ni boleh sedar dengan, maksudnya boleh sedar dengan keadaan yang cepat. So dia rasa Ali boleh sedar dengan keadaan yang cepat, maka dia rasa dia akan teruskan akad tersebut. So kat sini dia akan bila Ali dah sedar, terpulanglah kepada Ali sama ada dia nak tamatkan kontrak tersebut ataupun nak teruskan kontrak tersebut. Kalau dia batalkan kontrak tersebut, maka akad syarikah tadi terbatal. Okey. Seterusnya kita masuk kepada perbandingan produk perbankan Islam dengan perbankan konvensional. So dekat sini perbandingan dia adalah melalui produk-produk yang dipasarkan. Antara perbezaan tersebut ialah deposit, pembiayaan, pelaburan. So yang pertamanya adalah deposit. So deposit di sini dalam produk deposit, perbankan Islam menstruktur produk tersebut dengan menggunakan kontrak wadi'ah dhamanah, iaitu simpanan dengan jaminan. Hibah atau hadiah boleh diberikan kepada penyimpan tertakluk kepada budi bicara bank. Berbeza dengan produk akaun simpanan di bank konvensional, setiap pemegang akaun dijanjikan pulangan tertentu untuk simpanan yang dibuat. Akibatnya berlakulah riba kerana di dalam produk akaun simpanan, pihak bank telah meminjam duit yang disimpan oleh pelanggan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaannya. Justru sebarang pertambahan dalam bentuk pulangan kepada simpanan pelanggan adalah dikira sebagai riba daripada transaksi pinjaman. So kat sini kita boleh tengok deposit. Contoh produk deposit, kalau dalam perbankan Islam dan konvensional, sama, akaun simpanan atau semasa. Kontrak yang digunakan, perbankan Islam menggunakan al-wadi'ah dhamanah. Kalau konvensional tidak relevan. Kalau dari segi pulangan pula, berdasarkan budi bicara bank. Kalau konvensional, pulangan ataupun faedah yang telah dijamin. Seterusnya kita sambung kepada pembiayaan. So yang mana dalam pembiayaan ni, perbankan Islam dia menstrukturkan produk tersebut dengan menggunakan pelbagai kontrak syariah. Contoh BBA, murabahah, istisna, ijarah dan sebagainya. Contohnya, proses pembiayaan peribadi misalnya dibuat menerusi kontrak jual beli yang menghasilkan hutang seperti baik al-inah dan juga tawarruk. Hutang yang dihasilkan bukan dari kontrak pinjaman tetapi kontrak jual beli. Keuntungan yang diterima dari perbankan Islam adalah hasil daripada profit rate dalam bentuk harga jualan. Berbeza dengan perbankan konvensional di mana pelanggan akan menerima hutang hasil pinjaman wang daripada bank dan keuntungan yang diterima bank berdasarkan interest rate atau dikenali sebagai riba. So dekat sini kita boleh tengok, kalau dari segi kemudahan, perbankan Islam adalah pembiayaan peribadi. Kalau konvensional, pinjaman peribadi. Kalau dari segi kontraknya pula, perbankan Islam ni dia guna tawarruk ataupun bai' al-inah. Tawarruk ataupun bai' al-inah ni dah pun diterangkan pada sem lepas dalam fiqh muamalat. Boleh tengok balik. So dalam kalau perbankan konvensional dia berdasarkan pinjaman. Sebab tawarruk dan bai' al-inah ni adalah jual beli, kontrak jual beli. Seterusnya kalau keuntungan, kalau perbankan Islam dia terhasil daripada jualan, konvensional terhasil daripada faedah atas transaksi pinjaman. Kalau dari segi aset pula, komoditi atau aset yang dibenarkan syarak, kalau perbankan konvensional tiada, amount yang perlu dibayar. Amount yang perlu dibayar ni, kalau perbankan Islam, amount dia adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan
atau diberikan rebate sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal. Kalau konvensional pula, amount akan berubah mengikut perubahan kadar pinjaman asas. So, dekat sini, perbankan Islam, amount yang kita perlu bayar tetap. Kalau konvensional, dia akan berubah-ubah lah. Okay, seterusnya kalau pemilikan aset. Okay, kalau pemilikan aset, perbankan Islam ni mesti dimiliki oleh penjual. Konvensional tidak relevan. Lewat bayar, perbankan Islam akan dikenakan ganti rugi ta'wid. Kalau konvensional, dia akan kenakan compound. Penalti dalam bentuk compound ni akan dikenakan. So, kalau dari segi insurans pula, kalau perbankan Islam ada takaful, kalau konvensional adalah konvensional lah. Okey. Yang terakhir adalah pelaburan. So, pelaburan ni dalam kontrak pelaburan, perbankan Islam menggunakan konsep perkongsian keuntungan dan risiko yang sebenar dan tidak membebankan kedua-dua pihak atau salah satu pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam kontrak al-mudharabah, iaitu pelaburan, pelanggan sebagai pelabur dan bank sebagai pengusaha. So, diorang ni berkongsi keuntungan ketika mendapat keuntungan, manakala kerugian akan ditanggung oleh pelabur. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang bermaksud setiap pulangan adalah dengan risiko. So, seterusnya perkongsian untung dan risiko secara sebenar ini adalah adil dan tidak membebankan mana-mana pihak yang terlibat. Berbeza dengan pelaburan konvensional yang mana pelaburan konvensional ini dia menjanjikan pulangan tetap di awal kontrak, yang mana pelaburan ini tidak melibatkan perkongsian sebenar di antara pihak terlibat. Pulangan tetap yang dijanjikan di awal kontrak pelaburan adalah riba dan haram dalam Islam. So, kita boleh tengok dekat sini pelaburan. Yang pertama, produk deposit. Kalau perbankan Islam, dia menggunakan akaun pelaburan am ataupun akaun pelaburan khas, tapi kalau konvensional dia deposit tetap. Kontrak yang digunakan, al-mudharabah, perbankan konvensional tidak relevan. Yang terakhir adalah dari segi pulangan dia pula. Kalau dari segi pulangan dia pula, perbankan Islam dia tadi, perkongsian keuntungan mengikut peratusan yang dipersetujui. Kalau perbankan konvensional, dikenakan faedah atau dividen. So, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami minta maaf kalau penerangan kami kurang jelas, dan kalau ada persoalan dipersilakan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.